Eh, Wan. Wah. Kau nak terima jadi ejen ke? Doktor. Fashion terbaik macam biasa. Thank you. Dan berbalik kepada perkara yang saya terima jadi agensi ni, bukan secara sukarela, sekurang-kurangnya. Alah, lupa lawan. Yelah, agensi kita ni dah nak bankrupt. Chief kita tu pula masa dulu dia boleh pula silap pilih kawan masa buat pilihan raya. Sekarang hilang bajet, hilang semua pendapatan, hilang ejen. Tapi tengok workshop kau ni, doktor, macam okey je. Tak terkesan ke? Bukan nak bangga Wan, tapi sebab aku yang jaga, sebab tu nampak okey je. Okey, terkesan juga tinggal aku seorang je dalam workshop ni. Tapi aku dah tak perlu risau dah kalau ada staff yang rosakkan gadget ke ataupun gagal dengan eksperimen. Aku dah tak perlu kisah pasal tu dah. Ketawa lah Wan. Yelah, engkau tu dah lama jadi office boy. Dah sampai masa kau buat kerja lapangan balik. Ni kau punya sasaran kau, dan ni kau punya gadget. Have fun. Syaf, buat review movie lagi ke hari ni? Ya, movie baru, review baru. Menyedihkan. Kenalkan, ni Siapa kisah? Okay, today Syaf reviews. senang buat kawan. Tak boleh nak buat apa kawan. Tak boleh nak salahkan dia juga. Lagipun management sekarang tengah huru-hara. Dan siapa-siapa pun boleh terkesan dengan kawalan yang tengah management buat sekarang ni. Entahlah Wan. Antara yang paling mengarut pernah saya tonton filem short sendiri, buang masa aku. Boleh aku cakap sikit pasal gadget kau ni? Aku tak tahulah sama ada bajet workshop ni memang dah potong habis-habis ke apa. Tapi aku rasa ni bukan masalah bajet. Ni masalah creativity. Aku nak buat apa dengan iron dengan tripod ni? Engkau tu yang tak faham artistik aku, tahu tak? Sini aku cerita kat kau. Iron ni alat telekomunikasi. Sekejap ya. Hello. Hello. Dan kalau kau tekan butang lagi satu tu, kau boleh buat iron baju. Dan untuk tripod tu pula, Boleh buat tembak, buat teropong. Habis tu buat apa? tripod biasa je. Dan pen tu pula, Ya, aku teka. ni pen biasa je. Yang buat filem ni, aku nak cakap dengan kau adalah Apa aku dah buat? tu pen pelaling untuk pengsankan musuh. Wan, kau kena take over review dia. Kenapa? Sebab kau yang tembak dia. Sekarang Syaf dah pengsan. Siapa nak review movie ni? Dan lagi pun, agensi kita sekarang ni tak ada ejen yang free untuk buat review ni. So, kau seorang je yang tinggal. So, chop, go. Okay. Sorry Syaf, aku tertembak kau pula dengan pen pelali ni. Sorry. Tapi tak apa, aku take over kau punya job kejap. So, movie review ya. Okay. Kita tengok dulu. Oh, that was bad. Aku faham perasaan kau, Syaf. Ya. Selamat datang dan selamat kembali. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak bagi pendapat saya terhadap sebuah filem yang bertajuk Mudbound Malaya.
sebuah filem terbitan KMN Productions. Ini adalah filem Nabil Ahmad, dibintangi oleh Nakyu, Elizabeth Tan, Azri Iskandar, Rizman Kuzairi, Farid Halus dan cameo-cameo lain. Filem ini mengisahkan mengenai Nabil yang ingin pitching satu idea ataupun kisah kepada pengarah-pengarah tanah air, dan kisah yang beliau pitching itu mengenai Mat yang ingin menjadi seorang ejen, dan pada masa yang sama Mat juga jatuh hati dengan salah seorang ejen yang top di agensinya itu. Nak dia jadi cerita, antagonis filem ini Dr. Abel Evil. I see what you did there, Nabil. Dr. Abel ingin menakluk dunia, lalu beliau menghasilkan satu virus zombie untuk disebarkan ke seluruh dunia. Virus zombie itu telah dikesan dan tersebar di agensi tempat Mat bekerja. Jadi, tanggungjawab jatuh kepada Mat untuk memastikan virus zombie itu dihentikan daripada tersebar ke seluruh dunia. Sebelum kita teruskan, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton, dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Syaf kalau rasa berbaloi. Ni berapa lama Syaf dah out ni? Ada lagi 10 minit. Okay, jadi sementara nak tunggu Syaf bangun daripada pengsannya, mari kita teruskan dengan pendapat saya terhadap Madbond Malaya. Okey, dari tanggapan awal saya boleh anggap ini adalah filem yang cuba menjadi sesuatu yang unik dengan idea, dengan konsepnya. Namun, apa yang ia lakukan, apa yang telah dihasilkan, ia agak mengecewakan. Sebelum kita teruskan dengan kekecewaan saya terhadap filem ini, seloknya kita pergi dulu ke bahagian yang positif yang ada dalam filem ini. Saya perlu akui, dalam filem ini ada beberapa momen yang saya sukai. Ia mencuit hati dan ia menarik untuk ditonton. Dan kebanyakan momen ataupun babak yang saya sukakan itu adalah dalam 10 hingga 15 minit yang awal. Dalam durasi 15 minit awal filem ini, bagi saya ia cukup bertenaga dan cukup menarik untuk ditonton. Dan jika anda mahu tonton apa yang saya masukkan, anda boleh tontonnya di tayangan perdana filem ini di channel YouTube-nya. Saya perlu puji montaj intro filem ini. Bagi saya, montaj intro itu berjaya untuk menyampaikan kepada saya tentang menariknya idea dengan konsep yang ingin disampaikan oleh Nabil ini. Dari montaj intro itu, saya menjangkakan filem ini akan menyampaikan sebuah kisah yang menyeronokkan dan biarpun tidak masuk akal, tapi ia tetap menghiburkan. Itulah yang saya jangkakan lah berdasarkan daripada montaj intro itu. Selain itu juga, penampilan cameo dalam filem ini sedikit sebanyak ada mencuit hati saya. Baiklah, berdasarkan dari apa yang saya perhatikan dalam social media, rata-rata banyak yang mengkritik filem ini sebagai sebuah filem yang tidak bagus. Namun begitu, ada juga golongan yang mempertahankannya. Saya mahu berikan saya punya pendirian terhadap situasi sebegini. Namun sebelum itu, mari kita teruskan dengan kekecewaan saya terhadap filem ini. Berdasarkan premis dan juga tajuk filem ini menjanjikan satu kisah ataupun tema yang berkenaan dengan ejen perisikan yang perlu menentang rancangan jahat antagonis filem ini. Namun begitu, pada pendapat saya, filem ini seakan tiada cerita yang ingin diceritakan. Biarpun Nabil menceritakan sebuah cerita kepada pengarah-pengarah yang lain. Kenapa saya tidak merasakan filem ni tiada cerita? Kerana plot cerita yang ada dalam filem ni, ia tidak berat mana dan ia tidak meraih saya punya curiosity, tidak meraih saya punya simpati, tidak meraih saya punya perhatian untuk ambil kisah terhadap plot cerita dalam filem ini. Berkemungkinan filem ini banyak ditindih dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak banyak menyumbang kepada perkembangan cerita ataupun perkembangan perjalanan Mat untuk menjadi seorang ejen dalam agensinya itu. Bagi saya, babak-babak yang tidak penting itu, momen-momen yang tidak penting itu adalah sekadar untuk mengisi ruang, ataupun ianya terlalu panjang ataupun terlalu melirik, sedangkan ia boleh jadi ringkas saja untuk menjadi lebih efektif. Bahan-bahan jenaka yang ada dalam filem ini, pada pendapat saya, ia adalah apa yang boleh saya jangka, klise ataupun terlalu lama dibina, dan ia menyumbang kepada saya mula rasa bosan dan penat untuk teruskan tontonannya. Jelasnya, filem ni menggunakan konsep cerita dalam cerita. Dalam kes ni, Nabil bercerita ataupun pitching idea kepada pengarah-pengarah tanah air, dan ia sepatutnya membantu untuk menjadi satu jambatan ataupun jawapan kepada mana-mana momen yang mungkin tidak masuk akal yang berlaku dalam kisah ataupun idea pitching Nabil Ahmad ini. Namun, babak Nabil dengan pengarah-pengarah ini, dia tidak terlalu kerap. Kisah Mat dalam filem ni tidak berjaya menjadi fokus. Jadi agak pelik untuk Mat jadi watak utama. Namun filem ni
tidak banyak pasal beliau, dan apa yang disajikan mengenai karakter Mat dalam filem ini pun ia tidak menarik sangat pada pendapat saya. Kalau kekurangan yang ada dalam filem ni adalah kerana dana ataupun bajet yang tidak mencukupi menyebabkan adanya limitasi dalam produksi ini, macam agensi ini ya, contohnya tidak dapat untuk membiayai lokasi-lokasi ataupun prop-prop yang lebih baik. Bagi saya, apa yang disajikan dalam filem itu sebenarnya sudah mencukupi. Apa yang filem ni patut buat adalah mengolah semula olahan cerita ini, memfokuskan mana satu karakter yang perlu difokuskan, memfokuskan mana satu plot yang lebih penting. Dari perspektif saya, penampilan cameo-cameo yang ada dalam filem ni sebenarnya bukanlah satu masalah yang besar. Masalah yang ada pada cameo-cameo ni adalah ada antara mereka diberi screen time yang agak lama daripada yang sepatutnya. Bagi saya, penampilan cameo yang ada dalam filem tu perlulah ringkas saja dan masih lagi berfungsi dalam perkembangan jalan cerita, ataupun mungkin tidak, tapi ia perlulah ringkas saja dan tidak perlu untuk memberi line yang cukup panjang dan membuang masa. Contohnya dalam filem ni ada satu momen yang melibatkan cameo Shafiq Kyle. Penampilan cameo Shafiq Kyle itulah yang sepatutnya diaplikasikan pada cameo-cameo lain. Ringkas tapi berfungsi, kerana penampilan beliau berfungsi sebagai untuk establish keupayaan karakter Farid Halus ini untuk mencipta ataupun menghasilkan satu topeng penyamaran. Tambahan juga, saya faham Elizabeth Tan adalah antara wanita yang menawan dalam Malaysia sekarang ni, tapi bagi saya cukup-cukuplah. Saya tahu berkemungkinan beliau tidak kisah, tapi cukup-cukuplah. Saya percaya beliau boleh menjadi lebih lagi daripada menjadi seksi sahaja. Jadi kesimpulannya, filem Mat Buan Malaya adalah filem yang ingin menjadi sesuatu yang unik, namun ia berakhir dengan perkara yang mengecewakan. Pemberatan kepada benda-benda yang tidak penting, mengalih perhatian daripada perkara yang sepatutnya penonton ambil tahu, iaitu cerita Mat dan juga tema spy. Jadi apa yang bagi saya tidak berjaya dicapai oleh Nabil Ahmad dalam filem ini dari perspektif saya ialah mencari keseimbangan antara plotnya dan juga komedinya. Syaf, dah bangun? Kau boleh teruskan review ni. Okey, sementara kita tunggu Syaf bangun sekali lagi, saya nak bagi saya punya pendirian terhadap perkara yang saya ada nyatakan tadi mengenai situasi di social media. Semua orang berjuang sekarang ni, berjuang dalam memastikan kelangsungan hidup. Berdasarkan daripada story IG live daripada Zizan Razak bersama Nabil Ahmad sendiri, sebabnya filem ini dihasilkan adalah kerana Nabil bersimpati dengan keadaan kru-kru yang kehilangan sumber pendapatan dalam tempoh kawalan ini. Sememangnya niat beliau murni, tiada diragui. Hak beliau jika beliau hasilkan ini atas nama kebajikan, itu hak beliau. Namun teguran tetap teguran. Apa yang saya sampaikan dalam video ini bukanlah untuk menjatuhkan beliau, tapi sekadar sebagai satu teguran. Semestinya Nabil Ahmad memikirkan mengenai kebajikan kru, tapi perlu jugalah diingatkan yang anda perlu ambil kisah juga dengan penonton yang akan menontonnya. Bagi saya, teguran-teguran yang diberikan bukanlah atas dasar kita benci sesama Melayu, kita benci sesama rakyat, kita mahu mencari salah dan kita mahu jadi betul sentiasa. Lagi-lagi kita sekarang dalam tempoh kawalan dan semua terkesan dan semua terdesak, dan ia mampu untuk memberi kesan kepada mental kita, beri kesan kepada cara pemikiran kita. Sememangnya sekarang ramai yang akan menyalahkan kerajaan, sememangnya akan ada orang yang menyalahkan orang-orang yang berdoa. Namun bagi saya, terhadap filem ini, teguran tetap teguran. Bukan saja daripada saya percaya rata-rata kritikan yang diberikan terhadap filem ni adalah satu teguran juga. Sebabnya orang yang membayar dan menonton filem Mat Buan Malaya bukanlah menonton secara membuta, bukan saja nak menghabiskan duit,
ada golongan yang ingin melihat kemajuan filem ini, masih berharap satu kemajuan daripada industri filem Malaysia, mengharapkan sesuatu yang boleh menghiburkan, sesuatu yang berbaloi untuk ditonton. Lagi sekali untuk Nabil Ahmad, filem ini ada kekurangannya dan harap anda boleh terimalah apa kekurangan yang telah dinyatakan oleh mana-mana pengulas ataupun pengkritik yang mengulas filem anda, dan juga mendoakan yang terbaik kepada Nabil Ahmad untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bermakna dan menghiburkan, dan tidak menghasilkan karya-karya yang ni kita semula dan membosankan pada masa yang akan datang. Oh, sasaran akan bergerak. Saya kena bertolak sekarang. Jadi bila Syaf bangun nanti, beliau akan bagilah rating dengan labelnya. So saya kena pergi dulu. Apa dah jadi ni? Oh, tak ada apa-apa. Benda normal. Kau tengah buat review, pengsan, lepas tu buat review balik. Benda normal. Tak ada apa yang normal dengan aku tiba-tiba pengsan waktu buat review. Tak kisahlah, cepatlah bagi rating dengan label kau tu. Okey lah. Jadi rating yang saya boleh bagi terhadap filem Mudbound Malaya adalah 1/5 stars dengan label what were you thinking? By the way, siapa ejen tadi, doktor? Ejen tadi tu? Dialah ejen. Siapa? Tak dengar apa yang aku cakap tadi? Okey, aku ulang. Dengar betul-betul Dialah ejen. Doktor tahu kan, buat muka bangga dengan main muzik yang berinspirasi tu tak ada menjawab apa-apa soalan saya. I know. Siapa target ejen tu? Biasa-biasa je. Tak ada penting mana pun target dia ni. Jangan risau. Ia tak menyakitkan. Oh? Siapa aku? Ejen rasanya. Aku Ejen Zain, Iwan Zain. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk anda untuk tonton video-video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.